Alhamdulillah. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi kafatil anbiya'i wal mursalin وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والساداتنا الصوفية المحققين والمجاهدين الصادقين ومشايخنا ومعلمين ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang barakah ini kita diberi peluang dan kesempatan sekali lagi bertemu bagi kita meneruskan perbahasan kita daripada kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 karangan Syekhuna Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Semoga dengan perbincangan kita ini akan meningkatkan lagi kefahaman kita tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga kita dapat terpelihara daripada keyakinan-keyakinan dan i'tiqad-i'tiqad yang salah. Pada pertemuan petang ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang satu isu yang berkaitan dengan persoalan kenabian, iaitu tentang kehidupan para nabi di alam barzakh. Boleh lihat di halaman 253. Pengarang menuliskan di sini, para nabi dan rasul yang sudah wafat pada hakikatnya masih hidup di alam barzakh, maksudnya alam kubur, dengan kehidupan yang sangat sempurna. Barzakh maksudnya perantara. Jadi alam barzakh artinya alam perantaraan di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi alam barzakh ni sebagai muqaddimah ataupun permulaan bagi alam akhirat. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW ada dinyatakan bahawa bagi orang beriman, alam barzakh ataupun kuburnya itu merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-tamannya syurga. Manakala bagi orang-orang kafir dan munafik, maka kuburnya itu merupakan hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang neraka. Justru para nabi alaihi wassalatu wassalam, setelah wafat mereka,
mereka masih hidup dalam kehidupan yang tersendiri di alam barzakh, dan kehidupan di alam barzakh itu adalah kehidupan yang sangat sempurna. Demikian ini adalah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, yang putus, yang pasti benar. Jadi dalil-dalil tentang kehidupan para Nabi dan Rasul di alam barzakh ni banyak sekali. Antara lain sebagaimana berikut. Di sini dikemukakan beberapa dalil. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup menurut Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di sini daripada surah Ali Imran ayat 169. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah, hal yang sama ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mana orang-orang yang mati syahid dalam jihad mereka di jalan Allah, bahawa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Surah Al-Baqarah ayat 154. Kedua ayat di atas menunjukkan pada kehidupan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Gugur di jalan Allah dapat diertikan secara umum, iaitu mereka yang meninggal sebagai syahid dalam peperangan, dan mereka yang meninggal sebagai syahid di lain medan peperangan, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis dan asar. Jadi syahid ini ada 3 kategori. Yang pertama disebut sebagai syahid fid dunia wal akhirah, syahid dunia dan akhirat, iaitu orang-orang yang mati dalam berjihad fi sabilillah, mati dalam peperangan jihad fi sabilillah, dan mereka ini ikhlas dalam jihad mereka fi sabilillah. Justru sebagai seorang yang mati syahid di medan peperangan jihad tersebut, maka mereka diuruskan sebagaimana yang sepatutnya bagi seorang yang mati syahid, iaitu mereka itu tidak dimandikan, tidak disembayangkan, dan terus dikebumikan dengan pakaian mereka, dengan darah yang luka-luka yang ada pada diri mereka, dan mereka ini akan dibangkitkan nanti di akhirat dengan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk ke dalam syurga tanpa melalui hisab, dan mereka juga boleh memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan kaum keluarga mereka. Ini antara kelebihan orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Ini disebut sebagai syahid fid dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai syahid dunia sahaja, syahid fid dunia. Syahid dunia ni iaitu mereka yang terlibat dalam perang jihad fi sabilillah, dan mereka terkorban dalam perang jihad tersebut, tetapi kerana niat mereka tu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berperang tu kerana mahu digelar sebagai hero, sebagai perwira, sebagai pejuang, dan mereka mati itu kerana mungkin mengejar habuan duniawi, bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana hal tersebut hanya terkandung di dalam niat mereka yang tidak diketahui oleh umum, maka lantaran mereka mati di medan jihad fi sabilillah, mereka diuruskan sebagaimana orang-orang yang mati syahid, yang sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak dimandikan, tidak disembayangkan, dikuburkan dengan pakaian mereka yang berlumuran darah, dengan luka-luka mereka. Tetapi nanti di akhirat mereka tidak akan dapat ganjaran sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Kerana niat mereka tu yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana itu mereka hanya syahid dalam pandangan duniawi sahaja. Tapi hakikatnya di akhirat mereka tidak digolongkan sebagai golongan syuhada. Ini ceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana nanti ada orang-orang yang mati syahid di dunia ini, tetapi di akhirat masuk ke neraka lantaran tidak ikhlas di dalam perjuangan mereka. Wal'iyazbillah. Manakala yang ketiga ialah syahid akhirat. Syahid akhirat ni banyak jenisnya, antaranya orang yang mati lemas, ibu yang mati kerana melahirkan anak, orang yang mati tertimpa, orang yang mati disebabkan oleh kerana
wabak ta'un, orang yang mati disebabkan oleh penyakit di dalam dadanya, dan banyak lagi. Bahkan para ulama yang mati di dalam menyampaikan ilmunya kerana Allah Subhanahu taala lalu mati. Mereka ni tergolong dalam kalangan orang-orang yang syahid akhirat. Dan di dunia mereka diuruskan sebagaimana jenazah-jenazah muslim yang biasa, dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan ditanamkan di kubur kaum muslimin. Nanti di akhirat mereka mendapat ganjaran orang yang syahid, orang yang syahid fi sabilillah. Jadi mereka ini tidak mati dalam dalam peperangan jihad fi sabilillah. Kerana itulah mereka hanya dikira sebagai syahid akhirat. Baik. Jadi dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahawa apabila para syuhada memiliki kehidupan yang istimewa di alam kubur. Apa dia? Tadi disebutkan di dalam Al-Quran bahawa mereka ini sebenarnya tidak mati, bahkan mereka hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya, dan mereka diberi rezeki dari Allah Subhanahu taala. Maka kalau para syuhada sahaja dapat keistimewaan yang seperti ini, maka tentu sahaja para nabi alaihi wassalatu wassalam dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang darjatnya lebih tinggi daripada para syuhada itu memiliki kehidupan yang lebih istimewa, yang lebih tinggi, yang lebih sempurna daripada para syuhada. Dan ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan kepada kaedah dalam ilmu usul fiqh, iaitu yang dipanggil mafhum fahwal khitab ataupun qiyas aulawi. Qiyas aulawi maksudnya kalau para syuhada sahaja pun dapat kedudukan istimewa seperti ini, sedangkan para syuhada itu dari sudut ranking atau darjatnya adalah berada di bawah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau para syuhada saja dapat kehidupan yang istimewa sesudah kematian mereka, maka bagaimana dengan para anbiya yang lebih istimewa lagi? Tentu saja mereka akan dapat lebih lagi daripada para syuhada. Jadi kalau para syuhada hidup di dalam kubur mereka, maka para nabi lebih aula lagi untuk hidup di dalam kubur mereka. Jadi ini adalah salah satu cara dan kaedah para ulama mengistimbat daripada nas-nas Al-Quran. Baik, kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, makna beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan surah At-Taubah ayat 105. Al-Hafiz Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, telah datang dalil-dalil bahawa amal perbuatan orang-orang yang hidup diberitahukan kepada kerabat dekat mereka yang sudah meninggal dunia di alam barzakh. Dengan demikian, orang yang tidak memiliki kehidupan tidak dapat mengetahui perbuatan orang lain. Berarti keluarga kita yang sudah meninggal pada hakikatnya itu hidup dan mengetahui hal ehwal perbuatan kita, dan sudah pasti kehidupan para nabi lebih sempurna daripada kehidupan orang biasa. Jadi kalau orang biasa sahaja yang meninggal dunia, apabila dia meninggal dunia, maka dia dapat perkhabaran tentang amalan dan pekerjaan kaum kerabatnya, ahli keluarganya semasa di dunia, yang masih hidup di dunia. Dia sudah meninggal dunia, walaupun jasadnya itu kelihatan mati, tapi dia hidup di alam barzakh, mendapat perkhabaran tentang amalan orang-orang yang hidup, keluarganya yang hidup di dunia. Maka kalau orang awam muslim sahaja seperti itu, maka bagaimana dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam? Mereka itu lebih utama daripada kaum muslimin yang umum. Sudah tentu mereka mendapat kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan orang-orang biasa. Dan ini sebenarnya banyak dibahaskan dalam kitab Syekh Masyaikhina Said Muhammad Alawi Al-Maliki, contohnya Mafahim Yajibu Antusahah, beberapa konsep yang perlu diperbaiki, diperbetulkan. Dalam kitabnya itu dibahaskan secara lebih khusus dan panjang lebar dan terperinci tentang persoalan kehidupan barzakh para nabi alaihi wassalatu wassalam, bahkan para awliya dan para syuhada. Begitu juga hatta Ibn Taymiyah sendiri pun mengakui hal tersebut. Hatta Ibn Al-Qayyim, muridnya sendiri, menjelaskannya dalam kitabnya Ar-Ruh. Dan Imam As-Suyuti rahmatullah alaih contohnya mengarang dalam bukunya Syarhus Sudur, membahaskan tentang kehidupan orang-orang yang mati di dalam kubur. Ya, hakikatnya kematian tu bukanlah
kesudahan kepada kehidupan. Tetapi kematian itu hakikatnya adalah peralihan dari satu bentuk kehidupan kepada bentuk kehidupan yang lain. Ia adalah suatu penghijrahan daripada hidup duniawi ke hidup ukhrawi. Baik, dalil yang ketiga, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu hidup di alam kubur mereka dan menunaikan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la, begitu juga Al-Baihaqi dalam kitabnya Hayatul Anbiya, dan beliau menilainya sahih. Al-Bazzar meriwayatkan juga dalam Al-Musnad. Al-Hafiz Ibn Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, ada dinyatakan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Abu Nuaim Al-Isfihani dalam Zikru Akhbar Asbahan, juga ada dinyatakan hadis tersebut. Jadi jelas daripada hadis ni bahawa para nabi itu hidup, dan apa yang dikerjakan oleh para nabi di dalam kuburnya, mereka menunaikan solat. Jadi solat yang mereka kerjakan di dalam kubur tu bukan sebagai taklif lagi, tapi sebagai suatu bentuk kenikmatan. Mereka mendapat mereka solat di dalam kubur tu adalah pertambahan daripada nikmat, sedangkan solat mereka semasa hidup di dunia itu sahaja pun sudah merupakan suatu nikmat yang mereka rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurratu aini fis salah, sejuk hatiku ataupun sejuk mataku, atau maksudnya sejuk perasaanku, sejuk hatiku, seronok rasanya di dalam solat. Jadi Rasulullah SAW merasakan seronok dalam mengerjakan solat. Kalau solat baginda sahaja itu pun semasa hayat baginda itu sudah begitu menyeronokkan, maka ketika baginda dan para anbiya alaihimussalatu wassalam sudah wafat, mereka bersolat di dalam kubur, maka solat mereka itu jauh lebih menyeronokkan, jauh lebih menggembirakan. Jadi ini bukan kerana taklif syarak. Jadi mereka bersolat bukan kerana taklif syarak. Dia contohnya macam dalam hadis Nabi SAW dia ceritakan bahawa nanti di akhirat orang mukmin di dalam syurga tu bernafas, berzikir sebagaimana kita bernafas di dunia ini. Jadi semasa di dunia ini kita rasa payah nak berzikir, walaupun zikir tu mudah aja, tidak perlu kepada berwuduk, tak perlu kepada gerakan tubuh badan sambil duduk, sambil berbaring, sambil berjalan, sambil berlari, berjogging, sambil buat apa saja pekerjaan, kita boleh berzikir sama ada dengan lidah atau dengan hati. Tetapi zikirlah perkara yang paling berat untuk dilaksanakan, terutamanya oleh orang-orang munafik. Justru orang mukmin pula digambarkan banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menggalakkan supaya zikir itu dikerjakan dengan banyak, sehingga lidah itu basah dengan zikir. Jadi berbeza nanti semasa di dunia, zikir itu sebagai taklif, sebagai suatu tanggungjawab syarak. Tapi nanti di akhirat, orang mukmin itu dia berzikir tu macam bernafas di dunia. Cuba kita lihat dan cuba kita perhatikan, kita bernafas. Adakah kita rasa payah nak bernafas, ataupun kita rasa terpaksa bernafas, kita rasa penat bernafas, kita rasa kenapalah aku ni kena bernafas? Kita seolah-olah mengeluh kenapa kita bernafas. Tak ada kan? Kita bernafas ni, bahkan kita rasa bernafas tu suatu yang perlu, suatu yang menyeronokkan. Kalau tak dapat bernafas, kita rasa nak mati. Cuba tahan nafas sahaja sekejap dalam beberapa minit, kita rasa nak mati. Jadi nafas itu walaupun dia membabitkan suatu pergerakan udara keluar dan masuk, membabitkan gerakan otot-otot pada paru-paru dan sebagainya, kita tak rasa penat. Sebaliknya kita rasa menyenangkan, kita rasa seronok bernafas. Maka macam itulah nanti di akhirat, berzikir itu begitu menyenangkan sebagaimana kita bernafas. Itu dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Jadi itu perbezaan. Suatu perkara yang dilihat di dalam dunia sebagai suatu ibadah yang ditaklifkan, tapi di akhirat perkara yang sama dia bukan lagi taklif, tetapi sebagai suatu kenikmatan. Semoga kita dikurniakan dengan kenikmatan tersebut di dunia dan di akhirat. Baik. Dalil yang keempat pula adalah hadis Aus bin Aus
radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ayyamikumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi as-sa'qah fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya faqalu kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta yaquluna balita faqala inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Abi Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hari yang paling utama bagi kamu adalah hari Jumaat. Jadi hari Jumaat adalah sayyidul ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Kemudian pada hari itu, iaitu pada hari Jumaat, Adam diciptakan. Kemudian pada hari itu juga dicabut rohnya dan terjadinya huru-hara. Maknanya huru-hara kiamat. Maka perbanyakkanlah membaca selawat kepadaku pada hari itu, kerana selawat kalian akan diberitahukan kepadaku. Maknanya akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa si fulan bin si fulan atau si fulan binti fulan ini berselawat kepadamu ya Rasulullah. Mereka bertanya, bagaimana mungkin selawat kami diberitahukan kepada engkau sedangkan engkau telah lapuk? Maksudnya baginda sudah pun wafat. Lalu sahabat-sahabat membayangkan bahawa kalau sudah wafat maknanya jasad manusia itu sudah pun hancur di dalam kuburnya. Maka apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah melindungi jasad para nabi dari dimakan tanah. Maknanya jasad para nabi itu kekal, utuh, hidup. Sebagaimana hidup maknanya kekal utuh, tidak dimakan tanah. Banyak ada kisah-kisah pada zaman Sultan Nuruddin Zangki. Kalau tak salah saya, Sultan Nuruddin Zangki. Ada usaha-usaha daripada orang-orang ahli kitab yang mahu mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Sultan Nuruddin Zangki ataupun Sultan Al-Malik Zahir. Wallahu ta'ala boleh cek balik. Ada usaha-usaha nak mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak berjaya melakukannya. Baik. Dan jasad para anbiya ni semuanya kekal. Kedua, hadis di atas menjadi dalil bahawa para nabi masih hidup di alam kubur mereka dan mengetahui selawat yang kita bacakan. Dalil kelima, hadis dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah membaca selawat kepadaku setiap hari Jumaat kerana selawat umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak membaca selawat kepadaku, maka akan paling dekat kedudukannya denganku. Hadis Hasan, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Begitu juga diriwayatkan dalam Syu'abul Iman dan Hayatul Anbiya karangan Al-Imam Al-Baihaqi juga. Dan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari bahawa sanad hadis ini adalah hasan. Dalil yang keenam ialah hadis daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Jangan kamu jadikan kuburanku seperti hari raya. Berikanlah selawat kepadaku kerana sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di manapun kamu berada. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud. Kemudian dalil yang ketujuh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya min ba'idin a'limtuhu.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi selawat kepadaku di samping makamku, maknanya di Masjidun Nabawi, di Raudatul Syarif, Raudatul Syarifah, kita berdiri di samping makam Rasulullah SAW lalu memberikan selawat kepada baginda, maka kata Rasulullah, maka aku mendengarnya. Dan barang siapa yang memberi selawat kepadaku dari jauh, makna contohnya kita berada di sini, di Malaysia ini, kita menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka aku akan diberitahukannya bahawa si fulan bin si fulan atau si fulanah binti fulan itu telah menyampaikan selawatnya kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya As-Sawab, dinilai sahih, dan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari berkata bahawa sanad hadis ini adalah jaid. Baik. Jadi hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan. Apa yang kita boleh pelajari daripada hadis-hadis yang baru kita bacakan tadi? Pertama, bahawa orang yang membaca selawat atau memberikan salam di samping makam Nabi SAW, maka Nabi SAW akan mendengarnya secara langsung tanpa perantara. Dan Nabi SAW akan membalasnya baik pada hari Jumaat maupun pada hari yang lain. Jadi kalau kita berada di Masjidun Nabawi, kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, bahawa kita ni mesti pergi ke sana, lalu kita melalui, kalau kita ke Masjid Nabawi itu biasanya kita akan masuk melalui pintu pertama, Babus Salam, pintu pertama. Kemudian kita akan keluar ke pintu Baqi', pintu Baqi'. Jadi kita lalu di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebelah kiri kita dan kiblat berada di sebelah kanan kita. Baik, bila kita sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhadap ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita membelakangkan kiblat pada waktu itu. Sampaikan selawat kita kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya khairi khalqillah, dan seumpamanya lah, apa sahaja yang boleh kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita berhadap ke arah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita dianjurkan memberi selawat ke arah baginda seperti itu, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ta'adduban, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berhadap ke arah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dinyatakan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullah, di mana diceritakan pada suatu ketika Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, iaitu khalifah kedua daripada kerajaan Bani Abbasiyah, yang pada saat itu berada di Masjidun Nabawi. Dia bercakap dengan suara yang tinggi. Lalu ditegur oleh Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi yang mengajar di Masjidun Nabawi itu. Lalu dikatakan kepada khalifah, dia sound khalifah, bahasa kita kata dia sound lah, dia tegur khalifah, rendahkan suaramu wahai Amirul Mukminin, kerana sesungguhnya Allah SWT pernah menegur satu golongan, iaitu semasa hayatnya Rasulullah SAW, di mana di antara sahabat ini ada yang ketika bercakap-cakap dengan Rasulullah itu dengan suara yang tinggi, bukan meninggikan suara pada Rasulullah, maksudnya seperti memarahi Rasulullah, bukan, tapi makna bila bercakap Rasulullah tu suaranya tu tinggi, kuat. Allah Ta'ala tegur dalam surah Hujurat, Allah Ta'ala sebut, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, janganlah sekali-kali wahai orang beriman, janganlah sekali-kali kalian meninggikan suara kalian mengatasi suaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Malik memetik ayat tersebut, menegur Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, Khalifah
kerajaan Abbasiyah yang kedua. Dan ini fenomena yang kita dapat lihat bila kita berada di Masjidun Nabawi, bila berada di Raudah. Kita lihat orang berebut-rebut nak masuk Raudah kerana apa? Tempat itu penuh dengan barakah, dijanjikan dengan berbagai-bagai kelebihan. Kerana mabaina di antara kubur Rasulullah dan juga mimbar Rasulullah SAW itu adalah Raudatun min Riyadil Jannah, merupakan taman daripada tamannya syurga. Jadi orang berebut-rebut untuk masuk ke Raudah. Sekarang ni mungkin dah ada aturan. Dia dah bagi masa beberapa minit, sekumpulan masuk, satu kumpulan masuk, masing-masing diberi masa mungkin sekitar 10 ke 15 minit untuk berada di Raudah tersebut. Tapi kalau dahulu kala, berebutlah, siapa cepat dia dapat. Dan masuk tu dengan macam-macam, dengan terjeritnya, dengan suara yang tingginya, dengan tidak menjaga adab-adabnya demi mengejar sunnah. Demi mengejar sunnah tapi melanggar adab kepada Rasulullah SAW, mengerjakan pekerjaan yang sunat, sifat fadail, tetapi melanggar adab-adab kita kepada Rasulullah SAW. Ada yang terjerit-jerit. Kadang-kadang ada jemaah perempuan tu yang menjerit-jerit, kita boleh dengar suara menjerit-jerit. Ini sebenarnya adalah satu sikap yang tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Dan pernah satu ketika saya sendiri mendengar khatib di Masjid Nabawi waktu itu, ada satu ketika di hari Jumaat berkhutbah menjelaskan apakah adab-adab yang perlu kita lakukan, laksanakan ketika berada di Masjidun Nabi. Dan terutama yang ditegaskan situ, janganlah kita meninggi-ninggikan suara menjerit-jerit ketika berada di Masjidun Nabi. Sedangkan Imam Malik sendiri pun tidak menaiki tunggangan di atas muka bumi di mana dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai adab kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW itu hidup di dalam kuburnya, memerhatikan tindak tanduk kita, mendengar selawat dan salam kita. Jadi kita harus berinteraksi dengan Rasulullah SAW sebagaimana kita berinteraksi dengan orang yang hidup. Orang yang berziarah Rasulullah SAW ketika wafatnya, maknanya berziarah ke makam Rasulullah SAW itu samalah seperti orang yang berziarah Rasulullah SAW ketika hidupnya baginda. Maka jangan berinteraksi dengan Rasulullah SAW sebagaimana kita berinteraksi dengan orang mati yang biasa-biasa ni. Sedangkan orang mati itu yang biasa-biasa itu pun disebutkan dia hidup di dalam kuburnya. Ketika Abu Jahal dan yang lain-lain pembesar-pembesar Quraisy terkorban dalam peperangan Badar, lalu mereka dikumpulkan, ditanamkan, dicampakkan dalam satu lubang, Rasulullah bercakap dengan setiap daripada pembesar-pembesar Quraisy yang terkorban itu. Wahai Abu Jahal, wahai sekian, Nabi SAW sebut, sudahkah kamu dapati apa yang dijanjikan selama ini? Sahabat-sahabat terheran-heran bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar sedangkan mereka itu sudah pun mati? Tapi Nabi jawab, Nabi kata apa? Bahkan pendengaran mereka pada saat ini jauh lebih tajam daripada pendengaran manusia yang hidup. Pendengaran mereka itu jauh lebih tajam. Sedangkan Abu Jahal itu pun sahaja, yang kafir itu pun dikatakan hidup, maknanya mendengar dialog Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW. Maka bagaimana pula dengan orang mukmin yang biasa? Bagaimana pula dengan para syuhada? Bagaimana dengan para aulia? Bagaimana dengan para anbiya? Maka bagaimana pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila kita berada di makam Rasulullah SAW tu, beradalah di situ dengan penuh adab. Beradalah di situ dengan penuh ta'zim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita tadi, Imam Malik bin Anas ditanya pula oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, wahai Abu Abdillah, ada gelaran kepada Imam Malik, kalau nak berdoa, apakah aku perlu menghadap ke arah Rasulullah SAW, maknanya di makam, ke arah makam Rasulullah SAW, ataupun ke manakah aku mesti berhadap ketika berdoa? Maksudnya begitu. Ke manakah aku mesti berhadap ketika berdoa ketika berada di samping makam Rasulullah SAW? Maka Imam Malik kata, sebagaimana yang dipetik oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa,
berhadaplah, berdoalah sambil berhadap ke arah maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda iaitu Rasulullah SAW adalah wasilahmu dan wasilah bapamu Adam alaihi salam. Jadi itu boleh dirujuklah dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, dan contohnya kitab yang dikarang oleh Maulana Syekh Masyayikhina Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ketika membicarakan tentang fadilat haji. Di dalam tu ada disebutkan tentang adab-adab ziarah, adab-adab ziarah dan beberapa kisah yang berkaitan dengannya yang pernah berlaku di kalangan salafus soleh, maka rujuklah di sana. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di dalam kuburnya? Begitu juga dengan sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua kat sini di halaman 259, orang yang membaca selawat atau memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh, maka selawat dan salam tersebut akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk semakin memperbanyak bacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, kerana khusus pada hari Jumaat selawat dan salam yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi lebih istimewa kerana kemuliaan hari Jumaat, di mana pahala amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paparan di atas mengantarkan kita pada kesimpulan bahawa para nabi dan rasul di alam barzakh masih hidup dengan kehidupan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh juga mengetahui dan mendengarkan salam dan salawat yang kita ucapkan di dekat makam beliau. Apabila kita mengucapkan salam dan salawat dari tempat yang jauh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui dan dari informasi malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Mana ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa kita punya selawat sampai kepada Rasulullah SAW. Sampaikan info kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, si fulan bin si fulan, si fulanah binti fulan ini sedang berselawat, telah berselawat kepadamu. Ini dia kiriman untukmu. Ibaratnya macam itulah. Tidakkah kita berbangga apabila hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW? Tidakkah kita bersyukur bahawa si fulan ini telah berselawat kepada Rasulullah SAW? Kan? Rasulullah dapat tahu si fulan, si fulanah berselawat. Sepanjang kita berada dalam majlis ini sahaja, sudah berapa kali kita menjumpai kalimat ataupun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali kita menjumpai nama baginda atau disebut tentang baginda, maka kita dianjurkan supaya berselawat, supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang bakhil. Orang yang bakhil tu ialah orang yang apabila disebutkan namaku, kata Rasulullah, mereka tidak berselawat kepadaku. Jadi sepanjang kita berada di sini sudah berapa kali kita melintas membaca nama-nama Rasulullah SAW, dan sudah berapa banyak selawat yang telah kita sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan selawat yang tidak sempurna. Selawat yang tidak sempurna ialah selawat yang tidak menyertakan di dalamnya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sertakan selawat kita kepada ahlul bait juga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan dalam setengah hadis ada disebutkan selawat kepada azwaj, isteri-isteri Rasulullah, dan juga zuriat keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, demikian ini perlu kita jelaskan kerana kenapa kita bincangkan isu ni? Kerana orang-orang Wahabi menyebarkan fatwa bahawa Rasulullah SAW tidak mendengar dan tidak mengetahui selawat dan salam yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka semuanya mati. Yang mereka faham, mati itulah mati macam mati biasa. Maknanya orang mati itu sudah tidak ada apa-apa fungsinya. Jasadnya tak bergerak, panca inderanya sudah tidak berfungsi, otaknya sudah tak berfungsi dan sebagainya. Kerana dia faham kehidupan tu hanya kehidupan material. Sedangkan bagi kita orang beriman, berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan Hadis, kehidupan yang sebenar ialah bukan kehidupan material saja, tapi di sana ada kehidupan rohani. Bukan sahaja kehidupan duniawi, tetapi di sana ada kehidupan barzakhi. Kehidupan barzakhi yang lebih sempurna daripada kehidupan duniawi.
Dan ada kan kisah, kita baca kisah Mi'raj, Isra' Mi'raj dengan Rasulullah SAW, dan perjalanan Isra'-nya itu melintas makamnya Nabi Musa alaihi salam, dan dia dapati Nabi Musa alaihi salam sedang mendirikan solat di dalam kuburnya. Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahawa para Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendirikan solat di dalam kubur mereka. Maka Nabi SAW ketika Isra' melintasi satu kawasan letaknya makam Sayyidina Musa alaihi salam, baginda melihat bahawa Sayyidina Musa sedang mendirikan solat di dalam kuburnya. Itu sahaja sudah menunjukkan bagaimana hidupnya para anbiya di dalam kubur. Maka kalau Nabi Musa AS sahaja hidup di dalam kubur, maka bagaimana pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi? Tentulah dari sudut qiyas aulawinya, maka tentulah Rasulullah SAW itu juga hidup di dalam kuburnya. Baik, topik yang terakhir ialah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Di antara keyakinan umat Islam adalah tentang masih hidupnya Nabi Isa alaihi salam di langit dan akan turun ke dunia di akhir zaman ketika menjelang datangnya hari kiamat. Jadi isu tentang hidupnya Nabi Isa alaihi salam ini dan turunnya baginda nanti ke dunia menjelang kiamat, itu bukan saja keyakinan kita orang-orang Islam. Hatta orang-orang Kristian sendiri pun percaya bahawa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke dunia menjelang kiamat. Cuma bezanya antara kita dengan mereka, pertama mereka mengiktikadkan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Salah satu daripada 3 oknum, iaitu Tuhan sebagai Bapa, Allah tu sebagai Tuhan Bapa, kemudian Isa sebagai Tuhan Anak, dan Roh Kudus sebagai pula juga sebagai Tuhan yang sebagai oknum yang ketiga. Yang kedua, mereka mengiktikadkan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu mati disalib. Tetapi setelah mati, 3 hari setelah ia disalib, Nabi Isa dibangkitkan dengan kehidupan yang hakiki. Makna dia hidup kembali dengan hidup yang sebenarnya. Jadi Nabi Isa hidup, kemudian menurut orang Kristian, Nabi Isa hidup, kemudian disalib, lalu mati di tiang salib, lalu kemudian dikebumikan, dan kemudian 3 hari sesudah itu dia dibangkitkan. Nabi Isa menurut pendapat orang-orang Kristian, dia mati pada hari Jumaat, kemudian bangkit kembali pada hari Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi itu ada sambutan orang Kristian ni, antara perayaan mereka dipanggil ialah Good Friday dan juga Easter Sunday. Good Friday mengenang kematian Nabi Isa disalib. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ialah Easter Sunday, iaitu tentang bangkitnya kembali Nabi Isa hidup sebagaimana sebiasa dengan kehidupan yang sesungguhnya, lalu kemudian dia diangkat ke langit. Jadi orang Kristian pun percaya Nabi Isa ni diangkat ke langit, dan dia percaya bahawa Nabi Isa tu duduk di samping Tuhan, macam tu. Kemudian nanti di hari kiamat, Nabi Isa tu akan diturunkan ke dunia bagi memerangi Dajjal. Dia pun ada konsep Dajjal tu, mereka ada. Mereka sebut Antichrist. Dalam bahasa kita Dajjal lah, dalam bahasa Arab panggil Dajjal. Sebab Nabi Isa berperang dengan Dajjal. Di mana kita nak rujuk ni? Pendapat orang Kristian ni ada disebutkan dalam kitab perjanjian baharu mereka, New Testament mereka. Boleh tengok dalam Book of Revelation. Book of Revelation, salah satu daripada kitab di dalam perjanjian baharu. Ada diceritakan hal tersebut. Apa pun maknanya nak cerita, bagi kita orang beriman, kita percaya Nabi Isa alaihi salam masih belum wafat. Baginda tidak disalib, bahkan baginda diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala, dan yang disalib itu adalah orang lain, pengkhianat yang dirupakan wajahnya serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala, dan nanti akan turun menjelang kiamat. Jadi persoalan ni perlu kita kupas dengan jelas, kerana ada golongan yang mengingkari hal tersebut dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar mengikuti mereka, bahawa Nabi Isa AS telah wafat dan tidak akan datang lagi. Ada seorang tokoh ulama dari benua kecil India, iaitu Maulana
Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri, Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, dia ada karang satu buku khas tentang mengisbat atau menetapkan hujah bahawa Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Kerana pada zamannya itu ada dah golongan yang menafikan bahawa Nabi Isa akan turun semula di akhir zaman ke dunia ini. Jadi pandangan ini kita kena faham betul ni. Pandangan ini jelas keluar dari Islam. Maknanya apa? Pengikutnya dinyatakan murtad dan keluar dari Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Siapa yang kata dan beriktikad, berkeyakinan bahawa Nabi Isa tidak akan turun ke dunia, dan Nabi Isa itu dia mati dan kemudian tidak turun ke dunia, maka dia itu dikira murtad. Siapa yang mengiktikad bahawa Nabi Isa tak turun ke dunia, maka dia dikatakan murtad. Kenapa? Kerana bertentangan dengan banyak dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang terang dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadis bahawa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan akan turun lagi ke bumi ketika menjelang hari kiamat. Dalil-dalil dari Al-Quran bahawa Nabi Isa alaihi salam masih dan akan turun lagi ke bumi adalah sebagaimana berikut. Masih itu maksudnya masih hidup dan akan turun lagi ke bumi adalah sebagaimana berikut. Ayat pertama iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Surah Ali Imran ayat 46, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kat sini ayat ni ada menunjukkan isyarat-isyarat bahawa baginda Nabi Isa AS itu masih hidup. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa maksud ayat tersebut, Nabi Isa AS telah berbicara dengan manusia ketika masih dalam buaian dan baru dilahirkan. Ini adalah antara irhas, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa AS. Ketika bayi, baginda sudah boleh berbicara dengan perbicaraan yang fasih. Beliau juga akan berbicara dengan manusia ketika membunuh Dajjal pada usianya menginjak dewasa. Jadi dalam istilah bahasa Arab, seorang lelaki dalam usia antara 30 sampai 40 tahun disebut dengan panggilan syabab. Jadi setelah usia 40 sampai 60 tahun baru disebut kahal ataupun dewasa. Kan dalam hadis Nabi SAW itu kan ada disebutkan tentang Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain alaihimassalam wa radhiyallahu anhuma. Disebut apa? Sayyida syababi ahlil jannah. Bahawa Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma ini merupakan penghulu ataupun pemimpin-pemimpin bagi pemuda-pemuda atau belia-belia dari kalangan ahli syurga. Bila disebutkan pula tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma, mereka disebut sebagai Sayyidah Kuhulu Ahlil Jannah. Mereka itu adalah penghulu-penghulu bagi lelaki-lelaki, orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa iaitu yang merujuk umur 40 tahun ke atas dari kalangan ahli syurga. Jadi bawah 40 itu disebut pemuda syabab, manakala atas 40 ke atas disebut sebagai kahal ataupun orang lelaki dewasa, mature lah. Nabi Isa AS ketika diangkat oleh Allah SWT, maknanya diangkat ke langit kerana akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, masa itu usia baginda ialah 33 tahun. Dan 33 tahun makna bawah 40 tahun. Jadi kalau bawah 40 tahun tadi kita kata apa? Syabab, pemuda. Dan masih disebut sebagai pemuda. Tapi nanti besok menjelang hari kiamat, Nabi Isa AS akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal pada usia tersebut. Kenapa? Kerana Nabi Isa masih tetap dalam usianya 33 tahun. Kerana baginda berada di dimensi lain, di langit yang kedua, bersama dengan Nabi Yahya alaihi salam. Dalam keadaannya seperti itu, umur 33 tahun. Jadi bila dia turun ke dunia, dia dalam keadaan umurnya 33 tahun. Dan hidup selama 40 tahun lagi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Kerana itu, makna 40 tambah 33, jadi 73 tahun. Maknanya kalau kita campurkan, maknanya wafatnya Nabi Isa AS berdasarkan perkiraan tersebut ketika usia baginda 73 tahun.
Ketika turun, diangkat ke langit 33 tahun. Turun ke dunia masih dalam keadaan 33 tahun. Hidup lagi 40 tahun. Jadi 73 tahun. Artinya, kerana dalam ayat di atas, dia kata apa? Disebutkan bahawa Nabi Isa tu akan berbicara dengan manusia fil mahdi, ketika dalam buayan, kemudian wakahla, iaitu setelah dewasa, berbicara dengan manusia ketika dalam buayan, masih dalam buayan, bayi. Kemudian nanti ketika sudah dewasa, wakahlan. Maknanya, kan kita faham bahawa Allah SWT tidak sebarangan dalam memilih perkataan. Ini kalamullah, Allah Ta'ala pilih itu menunjukkan pada satu hakikat atau satu makna yang secara spesifiknya merujuk kepada usia dewasa, iaitu pada ketika itu Nabi Isa AS bukan lagi sebagai pemuda, tetapi ia sudah pun menginjak dewasa. Jadi dia sebab itu ketika turun ke bumi dan kemudian membunuh Dajjal. Jadi ayat itu sebenarnya bagaimana tajamnya pemahaman para ulama, basirah para ulama, melihat ayat ni saja dia boleh faham dah bahawa Nabi Isa akan turun ke dunia dan menjadi dewasa di dunia. Jadi semasa sebelum naik ke langit, baginda tu bayi, kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi belia sampai umur 33 tahun, dikejar oleh orang Yahudi, nak dibunuh. 33 tahun usianya, Nabi Isa diangkat ke langit, maintain 33 tahun. Kemudian menjelang hari kiamat turun semula ke dunia, ketika dalam keadaan usianya 33 tahun, usianya hidupnya lagi 40 tahun. Jadi lepas 40 tahun maka disebut sebagai kahla. Pada ketika itu dia akan berperang membunuh Dajjal. Ayat yang kedua dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik wa 'ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Surah Al-Maidah ayat 110. Ingatlah ketika Allah SWT mengatakan, "Hai Isa, putera Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa." Pembicaraan tentang ayat di atas sama dengan yang kita bincangkan sebentar tadi. Kerana itu Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Al-Jalalain menegaskan bahawa ayat ini menyampaikan pesan bahawa Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat. Kerana Nabi Isa AS dianggap oleh Allah sebelum menginjak usia dewasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ali Imran yang kita bacakan tadi. Mengamati ayat di atas dan ayat sebelumnya, iaitu ayat dalam surah Ali Imran ayat 46 yang menggunakan redaksi wa tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ataupun wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan ketika dewasa, akan mengantarkan pada suatu rahsia bahawa pembicaraan Nabi Isa AS pada saat itu bukan lagi dalam kapasitas beliau sebagai seorang rasul. Maknanya marhalah kenabian Nabi Isa ataupun kerasulan Nabi Isa itu sudah tamat dengan diangkatnya Nabi Isa ke langit. Apabila baginda Nabi Isa AS turun ke dunia, bukan lagi berbicara dalam kapasiti menjalankan tugas sebagai rasul, kerana tidak ada lagi rasul sesudah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihi salam dia turun sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang menegakkan hukum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam surah Ali Imran ayat 49, Al-Quran ketika membicarakan kerasulan Nabi Isa alaihi salam menggunakan redaksi dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Kerana risalah Nabi Isa AS memang terbatas kepada kaumnya, iaitu Bani Israel. Beliau tidak diutus kepada selain Bani Israel. Akan tetapi ketika menyebutkan pembicaraan Nabi Isa AS ketika masih dalam buayan dan ketika dewasa, Al-Quran menggunakan redaksi berbicara dengan manusia secara umum. Kerana ketika masih dalam buayan, beliau belum lagi diangkat menjadi rasul. Jadi tidak ada tugas spesifik bagi Nabi Isa
untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya Bani Israel. Dan setelah turun ke bumi menjelang hari kiamat, kapasitas ataupun kapasiti baginda juga bukanlah sebagai seorang rasul, akan tetapi sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu menggunakan redaksi dengan manusia, wa tukallimun nasa, dan kau berbicara dengan umat manusia secara umum, bukan hanya kepada Bani Israel. Kerana apa? Kerana risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibantu oleh Nabi Isa alaihi salam setelah turunnya baginda ke dunia ialah bersifat universal, bersifat sejagat antara bangsa kepada seluruh manusia. Demikianlah kesimpulan daripada pernyataan Sayyidi Syekh Masyaikhina Sidi Abdullah bin Siddiq bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya, dalam himpunan Mausu'ah Al-Ghumari. Ini disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam Mausu'ah Al-Ghumari juzuk yang kedua. Baik, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa im min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Surah An-Nisa ayat 159. Maksudnya tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, iaitu kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum kematiannya. Kematian siapa? Kematian baginda Nabi Isa alaihi salam. Dan di hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat tersebut memberikan pengertian bahawa tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, iaitu kepada Nabi Isa sebelum kematiannya ketika beliau turun pada hari akhir zaman, menghukumi manusia dengan syariat Islam, mengajak mereka ke dalam syariat Islam, sehingga tidak akan tersisa seorang Yahudi dan Nasrani pada saat itu kecuali beriman kepada beliau sebagai hamba dan Rasul Allah, dan semua agama akan menjadi satu. Tak ada lagi dah agama Yahudi ke, agama Nasrani ke, dah tak ada dah. Kristian dah tak ada dah. Semua agama menjadi satu. Kerana apa? Kerana mereka dah nampak kebenaran Nabi Isa dan syariat yang ditegakkan oleh Nabi Isa itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti turun ke dunia, nanti kita akan tengok dia akan memecahkan salib, mematahkan salib dan membunuh khinzir. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka yang kafir dan mendustakan beliau dari kalangan Yahudi. Mana-mana Yahudi yang masih degil, tak nak beriman dengan Nabi Isa, maka mereka akan mati dalam keadaan kafir, menjadi pengikut Dajjal. Dan mereka nanti akan akan dituduhlah oleh Nabi Isa nanti, didakwa oleh Nabi Isa nanti di hari kiamat. Demikianlah penafsiran yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, Abi Malik, Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Baik, saya rasa cukup saja setakat ini perbincangan kita. Nanti kita akan bincangkan lagi sambungan. Saya rasa ini ada kelas yang akan datang, insya-Allah mungkin adalah kelas kita yang terakhir bagi kitab ini. Dan kita akan menyempurnakan perbincangan kita tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman dengan melihat lagi beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengannya. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jannatil khuldi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.